ini kita akan sambung kepada tutorial 3.3 lah ya. Okay. So saya rasa number one kita tengok pada kita punya ni lah ya. Okay. Number one and number two kita dah habis ya, dah tak ada masalah dah. Okay ya. So kita continue with number 3 lah. Betul lah, number 3 betul lah. Betul ke? Saya rasa macam number 3 ya, betul lah. Number 3. Number 1 belum habis lagi. Number 2 belum. Hello. Hai. Number 2 dah habis macam. Number 2 dah habis ya. Betul lah. Okay, now kita proceed dengan number 3 lah ya. Okay. Okay, untuk number 3 ni ditanya kepada kamu how many gram. Okay. How many gram of sodium hydroxide is needed to dissolve? Okay. To dissolve in water to make 1,600 cm³ of 2 molar. Madam, Ya, saya. saya tak nampak skrin. Madam tak tunjuk slide. Oh, saya tak slide ya? Sorry. Minta maaf, saya tak ni lah tu. Sorry. Yang tu nampak tak? Nampak ya? Nampak madam. Okey, dah nampak. Ni. Satu lagi grup nampak tak? Nampak semua ke? Nampak semua madam. Nampak. Semua nampak ya? Okay. Sebelum saya lupa. Nanti kalau dah sembang-sembang ni saya lupa lah pula. Esok cuti kan sepatutnya. Merdeka punya cuti kan. Tapi saya nak buat kelas juga, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi Boleh, buat madam. bagi ya. Sebab tapi tak nak bagi sangat. Saya tahu you all bukan you all je lah. Saya pun sama kadang ya. Lepas subuh tu kadang melengkau balik atas katil kan. Jadi saya tak buat kelas pagi sangat lah. Saya nak buat dalam pukul 10 macam tu, okey tak? Ke nak buat pukul 11? Pukul 10 okey madam. Pukul 10 okey kan? Okey lah, pukul 10 lah macam tu. Sebab kadang lepas subuh tu sejuk-sejuk kan. Tidur balik kan, macam tu lah. Saya pun faham lah, anak saya pun sama cakap juga lah. Sama macam saya pun kan. So esok pagi kita akan buat pukul 10 lah. Saya akan make masa 1 jam macam tu. Okay ha? Alright, lagi satu saya nak remind. Saya dah ada bagi reminder dalam apa ke namanya tu? Dalam grup kan. Saya dah bagi reminder dalam grup. Kita akan ada what we call as Chemipedia. Kita ada Chemipedia 1. Apa guna Chemipedia tu? Chemipedia tu ialah Chemipedia tu ialah macam kita ada latihan sebelum kamu menjawab soalan UPS minggu depan. Sebab minggu depan kalau saya tengok yang setakat table yang dikongsikan tu, minggu depan kita akan ada UPS 1 tu hari Jumaat. Jadi hari Jumaat minggu ni minggu 5 tau. This is minggu yang 5th week lah ya. Minggu ke-6 kita akan ada UPS yang sebenar. So minggu ke-5 ni kita ada macam trial lah. Trial untuk UPS. Jadi trial untuk UPS tu sebenarnya kamu kena buat betul-betul dah. Sebab dia macam trial SPM jugalah kan. Andai kata apa-apa jadi, katalah kamu punya line pada masa tu sangkut ke apa benda, kita akan tengok pada trial tu. Ya. So hopefully hari Jumaat ni kamu ready betul-betul lah. By this week kena dah buat betul-betul. Tahu. Jadi kena study lah dah betul-betul lah chapter 1, chapter 2 dengan chapter 3 lah. Ya. Chapter 1 tu banyak definition, banyak explanation kan.
Buka balik, tengok balik soalan-soalan camp score. Okay. Macam mana cara skema markah dia. Okay, chapter 2, chapter 3 lah. Chapter 3 tak habis lagi. Tu saya kena habiskan. Lah kalau boleh habiskan esok lah kan. Ataupun sampai hari Khamis tu recap je lah macam tu kot ya. Boleh ha? Okay. Macam mana? Maaf madam, line saya slow. Itulah tu yang saya jadi risau tau. Jadinya kamu kena buat betul-betul hari Jumaat ni. Kita tak tahu kan line pada masa tersebut lah kan. Tapi doalah ke Allah supaya urusan kita dipermudahkan pada hari Jumaat depan and kamu boleh score lah. And kalau boleh buat betul-betul hafal dulu soalan tu sebab kebanyakan soalan dia lebih kurang je. Lebih kurang je. Mungkin value dia je yang bertukar-tukar gitu ya. Ada lebih kurang je. So buatlah betul-betul soalan nanti. Tengoklah balik sekali lagi, tengok lagi ya. Sampailah kalau dapat hafal soalan lagi bagus ya. Macam tu lah ya. Alright. So esok kita akan ada kelas pukul 10. Lepas tu yang kedua tadi reminder saya ialah Jumaat ni kena ready untuk Kemipedia 2. Kemipedia 1 sorry. Kemipedia tu macam trial UPS lah ya. Buat betul. Alright. So mari kita lihat untuk soalan number 3 tu ya. Okay. Soalan number 3, how many gram of NaOH is needed to dissolve to make 1600 cm3 of 2 molar solution. Okay. So sekarang kamu nak prepare satu satu solution of NaOH. Volume dia adalah 1600 cm3 ataupun 1600 ml. Okay, concentration adalah 2 molar lah. Alright, jadi sekarang kamu kena prepare. That means you have to weigh. You have to weigh the NaOH. Kena timbang lah ni. You have to weigh the NaOH. Okay. Lepas tu kita kena campurkan dalam air lah. Dalam air. Kita ada H2O lah kat sini. Solution kita memang H2O. Kita tak pakai solution lain lah ya. Okay. Bila tambah ni nanti dia punya volume of solution. Volume solution akan menjadi 1600 mililiter ataupun cm3 lah. Yang ini berapakah? So soalannya berapa gram kah NaOH yang kita perlukan? Jadi sekarang kita nak dapatkan mass dia. Nak tahu mass NaOH, kita kena tahu dia punya mole dululah. Whatever pun you have to know the mole lah. So how to get the mole? Macam mana dapatkan mole NaOH tu so that we can calculate the mass. Ya. Macam mana kita buat ialah kita ambil data daripada yang solution yang kita nak prepare tu. Jadi sekarang kita kira mole dia based kepada solution yang kita nak prepare lah ya. Okay, now sekarang kalau kita tengok di sini. Panas nak sebenarnya. Okay. Panas. Saya punya. Okay. Alright. Berapakah mole NaOH yang kita perlukan untuk prepare solution ini? Jadi we can calculate mole dia menggunakan formula M V/1000 lah. Okay. Jadi sekarang molarity is 2. Okay, volume is 1600 cm3. Okay, dividekan dengan 1000 lah. Okay, so sekarang kita ada berapa tu? Okay, so we can cancel off ni. Lepas tu kita ada berapa tu? 2 kali 16 bahagi 10. So that we can get 3.2 mole. Betul? Kita akan dapat mole. Jadi mole inilah mole dia yang kita perlukan ialah sebanyak 3.2 mole. Kan? Jadi sekarang berapa mass? So we can calculate mass lah. So mass of NaOH kita ambil mole darab dengan dia punya molar
Molar mass. Molar mass NaOH adalah 40. So that kita akan dapat answer dia adalah 128 gram. Nak dapat 2 molar solution. Boleh ya? Boleh. Okay, boleh salin? Boleh. Okay. Salin dulu ya. Sorry. Madam nak tanya, Ya boleh, sila. CM cube tu tak kena tukar jadi DM cube Sebab ini kita bahagi dengan 1000. Bila kita bahagi dengan 1000 tak perlu tukar. Tapi kalau kita tak tukar, katalah kita tak nak tukar kan. Okey, ceritanya macam ni. Okey. Ni dah habis salin ke? Ni? Dah. Dah Okey. So sekarang ceritanya macam ni. Allahuakbar. Okey, kita kalau nak pakai formula MV/1000, saya tunjukkan melalui pertukaran unit ya. Supaya kamu faham kenapa kita pakai formula MV/1000 tu. Okey, so saya tengok sekarang katalah kita nak dapatkan mol dia tadi kan. Kita nak dapatkan mol. Dalam ni dia punya tu adalah 1600 kan, cm cube lah. Okey, concentration dia adalah 2 molar. Okey, 2 molar ni maksudnya sekarang kita nak kira mol kan. Kita nak kira mol of NaOH. Okey, kita darabkan molarity lah. Molarity ni adalah 2, okey, mol per liter. Ni adalah molar adalah mol per liter. Darabkan dengan yang ini 1600 ini mililiter. Dividekan dengan 1000. So andai kata kita nak tukarkan ini kepada mililiter 1600, bahagi dengan 1000. Ini adalah unit dia adalah liter lah. Maksudnya kita ada mol per liter darab dengan 1600 liter. 1.6. 1.6 liter. Ni. Salah tulis. Okey. So, darabkan dengan 1600 kan. Kita nak tukar kepada liter. Ni 1600 divide by 1000 ni. Ini adalah 1.6 liter. So, bila kita boleh pakai dua-dua. Either, ini boleh cancel lah. Either kita pakai formula M, nak kira mol MV/1000. Ataupun kita boleh pakai juga MV. Tapi yang ini kena tukar dalam unit liter. Ini kena dalam liter. Yang ini kena dalam unit mililiter atau cm cube. Macam tu. Kalau nak pakai MV/1000, kena pakai dalam unit mililiter ataupun cm cube. Tetapi kalau nak gunakan formula, mol NaOH. Kalau nak pakai formula ini pun boleh. MV saja. Tapi kalau nak pakai formula ini, volume mesti dalam liter. Jadi sekarang kalau saya ada 2, darabkan dengan 1600 ni, kita tukar set-set kepada liter dia. Kita darabkan dengan 1.6 lah. Macam tu. Dua-dua boleh. Mana-mana boleh. Kalau saya sebab saya selalu guna MV/1000, jadi macam automatik je terkeluar MV/1000. Tapi pakai formula MV pun boleh. Tapi V ni mesti dalam liter. Tapi kalau nak pakai formula M, V/1000, volume ni mesti dalam mililiter or dalam cm cube. Macam tu. It's a good question lah. Bagus-bagus. Bagi kamu nampak lah benda tu ya. Bagi kamu nampak. Boleh tak? Faham ya?
Alright. Okay. So, habislah soalan nombor 1. Dah habis salin lah. So, kita proceed kepada soalan nombor 2. Okay, kita proceed kepada soalan nombor 2 lah ya. Okay, cuba tengok soalan nombor 2 tu. Okay. Okay. Okay, formula for Epsom salt is MgSO4. Hydrated, ada 7 water molecule in magnesium sulfate. Ya. Okay. Ni garam-garam ni kamu kena hafal lah. Ion SO4 kan. Epsom salt ni terdiri daripada magnesium dan sulfate lah. Magnesium sulfate ya. How many gram of Epsom salt are needed to prepare 5 ml of solution? Okay. Kita nak sama juga macam tadi ya. Okay, kita dikendaki ambil mass of magnesium sulfate. Hydrated ni. Ada 7 water molecule. Okay, kita nak preparekan satu solution. Okay. Dengan volume dia 500 milliliter. Okay, the concentration is 0.15 molar. Sama juga. So, apa buat je lah, kamu kena kira mass, kena kira mol dia dulu. Kira mol dululah. Ya. Okay, lepas tu baru kita dapat, kita tukarkan dia kepada mass. Ya. Okay, jadi sekarang kalau kita nak kira mol, so kita kena ambil data daripada solution yang kita nak buat tu lah. Ya. Jadi if you want to calculate mol MgSO4 7H2O, kita pakai formula MV ataupun MV over 1000. So kamu suka yang mana lagi satu? Kamu suka yang mana satu? MV ke MV over 1000? MV over 1000. MV over 1000. MML je. Okay, kita pakai yang ni lah pula. Kita pakai MV dah lah pula. Tadi kita pakai MV over 1000 kan? Okay. So, kita pakai ni. Yang ni kena tukarkan dia kepada unit liter. Jadi, concentration 0.15. Darabkan volume dia sekarang ialah 500 ml kan? 500 ml you have to change to liter siap-siap lah. So, darabkan dengan 0.5 liter lah. So, kamu dapat berapa tu? 0.075 mol. Sekejap ya, dia nak masuk. Okay. So, kita dah dapat mol. So, sekarang dah dapat mol, baru kita boleh kira mass lah. Mass dia termasuk air sekali tau. Mass MgSO4 7H2O termasuk air sekali. Jadi sekarang mass of kenapa NaOH pula kat sini ni? Ya Allah. Set ya. Mass MgSO4 ni kita perlukan sebanyak 0.075 darabkan dengan Mg berapa? Kita ada 24 kan? 24.3 plus dengan sulfur 32.1. Okay, plus dengan berapa tu? Oksigen 4 times 16 kan? Plus dengan 7H2O ni 7 H2O dia ada 2 H. Satu kan? Yang ni oksigen 16. So times 16. Ni tambah tau, bukan darab tau. Nanti ada student kata tambah kat sini. Sebab dia sekali dengan air tu. 7 molekul air ni. 7 air ni. 7 darab dengan 18. Kalau buruknya tulisan saya nak padam lah. Tak mau. Padam sekejap. Okay. Okay. Campur dengan 7 times 18.
Itin tahu ya apa dia maksud dia? Air lah ni. Water molecule lah. So, darabkan dengan mol. The whole thing here inside, kamu kena darabkan dengan mol. So, yang ni mass dia adalah 246.4 yang ni. So, kita ada 0.075 times 246.4. Sorry. So, you will get the answer 18.48 gram. Unit jangan lupa tau. Sebab dia tanya mass. Bila dia tanya mass, okay, how many gram? Ya. Bila dia tanya mass tu maksudnya kamu jangan lupa letak unit. Kalau lupa letak unit maksudnya jawapan tu bukan salah tapi tak ada markah. Macam salah jugalah ya. Salih. Okay. Okay, kalau tak faham terus tanya ya. Jangan diam-diam je. Tak nampak muka kamu, saya tak boleh nak tak boleh nak cakap macam mana kan. Terus tanya ya, terus berbunyi je ya. Okey, madam. Okay. Lagi satu, kalau ada sesiapa yang ada masalah dengan data ke kan, saya pun adalah juga baru-baru ni kan, ada kita nasib kita ni tak sama, Allah takdir kan. Mungkin ada masalah itu, masalah ini. Anda kata ada masalah data ke apa, kalau yang mana saya boleh bantu tu PM saya lah ya, jangan malu-malu tau ya. Okay ya. Saya mungkin boleh tolong sikit-sikit lah kan. Untuk support kamu punya data sikit-sikit lah. Bukanlah banyak, saya pun bukan orang kaya sangat kan. Tapi doalah kan, saya kaya mana lah tahu kan. Bolehlah saya support ramai sikit lagi kan. Tapi beritahulah ya. Kamu jangan diam-diam je, nanti kamu tak faham. Sebab kamu tu masalah ni. Nanti kamu yang ketinggalan ya. Beritahu, jangan malu, PM je. PM saya. Jangan beritahu kat grup pula ya. PM saya sendiri. Senap-senap ya. Macam tu. Okey, dah kah? Habis kah? Dah. Dah, okey. Dah. So, kita tengok soalan number 5. Soalan number 5 ya. Yang ni saya padam. Alright. Mari kita lihat soalan seterusnya. Okey. Untuk soalan molarity ni ya, kamu kena betul-betul faham maksud soalan tersebut lah ya. Sebelum kita jawab, dia memang tak akan lari daripada kira mol apa benda-benda gitulah ya. Jadi kamu bila baca soalan, tolong baca betul-betul dengan hati yang tenang ya, supaya kamu tahu apa maksud soalan. Bila kamu tahu apa yang soalan tanya, baru kita boleh jawab dengan baiklah ya. Okey, sekarang cuba tengok soalan number 5. Okay, determine the molarity of diluted HCl acid. Yeah. If 75 cm3 water which is added to tak tahu ayat ni betul ke tak ya. Maksudnya sekarang okay, added to 2 molar 25 cm3 HCl acid solution. Okay. Okay, sekarang soalannya kita ada sekarang ialah 25 cm3 HCl solution lah. HCl solution tu maksudnya ada air, ada HCl lah dalam ni ya. Okay, concentration adalah 2.0 molar. Lepas tu apa yang berlaku ialah kita tambahkan air ke sini sebanyak 75 cm3. Kita tambahkan sebanyak 75 cm3 lah ya ke dalam larutan ini. Okey, kita tambah H2O. Kita tambah air lah, tambah air dalam tu ya. Okey, maksudnya asalnya dia ada 25 cm3. Lepas tu kita tambah tu 75 cm3 air. Okey. Sekarang
dalam apabila sebelum pada masa dia ada 25 cm cube, mol HCl dalam tu, mol HCl dalam ini pada masa volume dia 25 cm cube, mol HCl adalah macam nak kira mol HCl? Pakai formula MV MV over 1000 MV. ataupun MV sajalah, mana-mana pun boleh ya. So MV, so sekarang kita ada 2 darab dengan 25 over 1000 kan. So kamu akan dapat kat situ tu 0.05 mol. Betul tak? Dalam ni ada sebanyak ada yang masuk. Tak. Okay. Kita ada 0.05 mol HCl. HCl dalam ni ada sebanyak 0.05. Okey, katalah dalam bekas baru ni, kita tambah after kita tambahkan dengan air tu. Jadi volume dia sekarang ialah 100 ml, betul? Betul tak 100 ml? Betul. Betul kan? Okay. 75 plus 25 ada 100 ml. Tapi bilangan mol HCl dalam ni berubah tak? Berubah. Mol HCl berubah tak? Mol tak berubah. Tak. Mol. Mol tak berubah kan? Mol dia tetap sama. Betul? Apa yang berubah ialah dia punya concentration. Concentration. Concentration dia yang sudah berubah. Kita tak tahu apa concentration dia sekarang. Kan? Jadi mol dia sama. Sebab apa kita mol dia tak berubah? Sebab kita bukan tambah HCl, kita tambah dengan air. Tapi yang berubah ialah dia punya concentration. Mol tetap samalah. Ya? Okay. Jadi sekarang, kat sini mol dia tetap samalah. So andai kata saya nak kira mol untuk yang pertama ni. Saya letakkan sebagai M1, V1, over 1000. Kalau kat sini saya nak kira mol pakai formula yang sama juga kan? MV over 1000 kan? Betul tak? Tapi saya nak letak dia 2 sebab dia situasi yang lain. M2, V2 over 1000. Kan? Tapi mol sama. Mol sama. Boleh tak kalau saya kata M1, V1 over 1000 equal to M2, V2 over 1000. Boleh tak saya kata macam ni? Mol asal dengan mol selepas dilute sama. Betul? Betul. Boleh. Faham tak? Faham ya? Boleh. Ni mol HCl. Ni mol HCl sebelum. Ni mol HCl selepas. Tapi saya letak ni kenapa ni madam kenapa ni letak tak sama? Sebab ini situasi yang kedua. Ini situasi yang kedua. Concentration dah lain, dah tak sama dah. Sebab kenapa concentration tak sama? Sebab kita tambah air dah, kan? Jadi sekarang if I cancel out the 1000, saya boleh dapatkan formula M1 V1 equal to M2 V2. So from this formula, kita boleh kira dia punya determine the molarity yang selepas kita tambahkan dengan 75 ml air tadi. Boleh ke? Faham ke? So sekarang kita cari M2 lah. Kita nak cari M2. M1 kita dah tahu. That is 2 molar. Ya. V1 kita tahu juga. So if you want to find the M2, so that saya kira M2 is equal to M1 V1 over V2. So that, substitute the value, kita ada 2 times
V1 is 25. Initially 25. Dividekan dengan V2. V2 is 100 mil. Kan? So sekarang kita akan dapat berapa? 50. Sorry. Kita tulis 1000 pula dah. Okay. So kita ada 50 ni 2 times 25 50 divide by ni kita akan dapat 0.5 molar. Unit kena M. Huruf besar M sebab ni adalah unit for concentration. Faham tak ni? Boleh ha? So sebenarnya bila kita nak tunjuk working, kita tunjuk dari sini ke sini je. Tapi konsep ini kamu kena ada. You have to have this in your mind lah ya. Baru kamu boleh pakai formula ini. Bolehkah? Salin. Saya tunggu. Okay. Dah ya. Kita proceed ke number 6. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada yang tak faham ke? Boleh ya? Okay. Tak ada, kita teruslah ya. Okay, so kita tengok number 6. Okay. Adam. Mari kita lihat number 6 lah. Number 6 ya. Okay. Kamu telah diberikan satu solution KOH. Kan? Okay. KOH 0.375 molar. This is KOH solution lah ya. Okay. Jadi dikata how many milliliters, how many ml lah ya, of this solution are needed to give 0.1 mole KOH. Kita kena ambil daripada sini berapa mililiter untuk menjadikan untuk membolehkan kita ambil sebanyak 0.1 mole KOH lah. So macam mana nak kira? So kita pakai formula MV/1000 lah, ataupun MV saja ya. Okay, jadi sekarang mole KOH okay is 0.1 mole lah. So kita ada 0.1 harapkan dengan MV ataupun, tapi ini sebab dia nak mililiter, so that kita pakai formula MV/1000 lah ya. Sebab dia nak mililiter. Nanti kita tunggu dapat dalam unit ml. dV equal to okay, 0.1 times 1000 dividekan dengan molarity 0.375. So kamu dapat berapa tu? Kamu akan dapat ni 0.1 times ni bahagi ni. Dapat 6.666 kan? 6. So 67 lah kita letak kat sini. 67 mililiter lah. Dapat ni terus. Okay, boleh tak? Sebab dia nak dalam unit mililiter lah ya. Okay. Okay, that is A lah. Ini A. Okay, now we go to B. Okay.
how many mole of KOH in 45 ml of this solution? Nah, ni senang je lah kan. Mole KOH. Tak ada belit-belit pun ni, terus je. Kita ada M. V. M over V lah. Ya, ni kita boleh pakai. Tapi ni kena tukar dia kepada liter lah. Ya. 0.375 darab dengan tukar pada mililiter. Tukar kepada liter, sorry. 0.045. So kamu dapat berapa? 0.0169 mol. Dah ada sini lah. Saya boleh je tunjuk jawapan kat sini kan. Tapi saya suka lagi hands on sebab baru kamu nampak saya rasa. Kan? Ke kamu rasa macam lebih suka pakai saya punya tulisan je? Saya suka lagi tulis supaya Boleh je dua-dua madam. Dua-dua boleh. apa dia macam mana? Boleh je dua-dua. Boleh je dua-dua? Boleh je kan? Tapi ni tu lah. Okay lah, tak apalah macam mana pun ya. So dapatlah jawapan dia yang tu. Okay, sekarang C, tengok C pula. C dia kata how many ml of this solution needed to give 10 gram of KOH. Jadi sekarang dia nak berapa mililiter, berapa ml daripada solution ni yang boleh memberikan sebanyak 10 gram KOH. Jadi apa kita buat ialah kita kena kira mol dulu, mol KOH lah. Kan? Lepas tu baru masuk menggunakan formula MV. Ni. So pertamanya you have to calculate mol KOH lah. Yang ada sebanyak 10 gram tu. 10 gram dividekan dengan molar mass of KOH. Kita ada berapa tu? Molar mass of KOH. Kita tak jumpa kat sini. 56.1. 56.1. Ni gram per mole. So that kamu akan dapat berapa tu? Kamu akan dapat, saya tengok. You will get 0.378. You get 0.378 mole. So, daripada sini, kita dah dapat mole ni. Jadi 0.378, this is equal to MV lah ataupun MV over 1000. Ya, over 1000 lah sebab dia nak mililiter. So that if you want to calculate volume, then kita ada 0.378 okay, times 1000 dividekan dengan molarity 0.375. So that you will get answer. The answer is berapa tu? Berapa? 4. Berapa? 475 kan? You will get 475. Mana saya kena buat? Kita mau keluar. For 75 milliliter lah. So this is for C lah, ya. Untuk C. So last kali kita ada D. Okay, how many gram of KOH? How many gram? Dalam setiap mililiter. Dalam 1 ml lah. So kita boleh kira lah mol KOH untuk 1 ml. Jadi 0.375 darab 1 ml lah over 1000. So kita dapat 3.75 times 10 negative 4 mol. Kan? Untuk 1 mililiter ada banyak ini mol KOH. Ada banyak ini mol KOH. Jadi banyak ini mol KOH, we can calculate mass lah. Mass KOH
equal to 3.75 10 negative 4 darab dengan 56. 56.1. So kita dapat dah dia punya mass tu berapa. Kira set tu dapat berapa? Kalkulator. 3.75 exponent negative 4 times 56.1. 0.021. 0.02. Okay. Let's get 0.021 prime. So this is the answer lah ya. Okay, boleh salin. Madam, Ya. yang C tu kan 10 gram bahagi dengan 56.1. Itu molar mass dia. saya dapat lain. Dapat lagi. Haa. Dapat Saya berapa? dapat 0.178 salah. Oh, serius ke? Saya ni dapat. Saya pun dapat 0.178. Oh, ya ke? Salah lah tu. Saya ingatkan. 0.178. So ini pun salah lah. Kan? This one also wrong. Okay, sekejap. Ini pun salah lah. Okay, so berapa? Kita set. Ini 0.178 178 mol macam tu kah? Okay, yang ni 178. Ini 178. So, kira saat ni dapat berapa? 0.178 times 1000 dibaikkan dengan ni dapat berapa? 474.6. 474.6. 6. Kita nak tak berapa ni? 0.67. 7 ya. 7 ml lah. Okay. Amai yang left the meeting ni kan. Sudah internet lah ni. Betul lah kan. Buffer lah kamu kan. Okay. Dah kah? Boleh kah? So that is number 5, number 6. Okay. Satu soalan lagi ya. Kamu penat ya? Satu soalan lagi, lepas tu kita stop. Lepas tu kita sambung pagi esok tau. Kalau boleh, pagi esok kita habis semua. Kalau dapat. Madam, Ya. esok kita orang ada kelas pukul 10. Oh. Pukul 10 ada kelas. So saya anjak lah. Kamu nak pukul berapa? Pukul 9 awal sangat kan? Saya boleh je pukul 9. Tapi penat lah pula. Okey, tak payahlah. Nanti kita langgar-langgar dinding ni kan. Kadang pukul berapa ya? Pukul 12 boleh? Takut kamu terlajak. 10, 11 nanti kamu terlajak. Pukul 12 boleh? Kita buat pukul 12 ya? Macam tu. Okay, madam. Okay. Okay, pukul 12 esok ya kelas. Nanti saya remind balik dekat dalam grup ya. Okay, that is number 6 lah. Okay, now we proceed to number 7. Okay. Madam. Ya, ya. Tadi saya tak sempat nak salin lagi, tak habis lagi. Okay, boleh. No problem. Okay, madam. Boleh salin. Dah. Boleh dah. Okay. Okay, kita pergi kepada number 7 lah ya. Okay. Untuk number 7 ni, kita dah melangkah kepada bentuk concentration yang lain lah. That is kita ada percentage by mass lah ya. Okay. Sekarang kamu diberikan satu solution. Ya, satu solution lah. Solution. Kita ada solution nitric acid HNO3.
nitric acid lah ya. Dia kata kat sini dia ada 70% by mass. Ataupun kadang-kadang kita simbolkan sebagai 70% weight per weight. Macam tu lah ya. Okay. Lepas tu kalau kita tengok ya, percentage by mass ni kamu kena hafal dia punya formula dia ya. Okay, percentage by mass ni kita ada 70%, okay, is equal to mass of HNO3. Yang mass of solute. Ini solute lah, solute dia. Sebab dalam ni, solution ni macam saya beritahu awal-awal kelas dulu, kita ada solute dan kita ada solvent. Ya, yeah, good. Yang ni menghasilkan solution lah kan. Jadi apa maksudnya percentage by mass ni ialah kita ada mass of nitric acid which is solute ya, dividekan dengan mass of solution. Mass of solution tu apa dia? Maksudnya nitric acid tambah dengan H2O lah. This is solution lah. Kan? Mass solution maksudnya mass nitric acid tambah dengan mass air. Okay. Jadi percentage by mass ni apa maksudnya? Mass of nitric acid dividekan dengan mass of nitric acid tambah dengan H2O. Macam tu. Itu maksudnya percentage by mass. Boleh ha? Alright. Okay. Lagi satu. Okay, good. Lagi satu dia bagi data kat situ. Dia punya concentration dia adalah 15.9 molar. Wah, tinggi ni. Sangat tinggi concentration acid ni. Sebab nitric acid ni acid kuat tau. Kalau kamu dapat acid yang macam ni, kamu janganlah dekat. Memang celup tangan ni memang melepuh tangan tau. Maksudnya dia boleh bakar kita punya, sebab dia hakis. Dia rosakkan sel-sel kita kat luar ni. So memang akan bercelup sikit, memang terkeluarlah kukunya ke benda. Kulit kita akan rosak terus. So biasa dekat lab yang kita jumpa tu memang biasanya concentration dia adalah 17 molar ataupun 18 molar lah. Masuk 15 molar ni memang sangat tinggi lah. Okay. Jadi kat sini molarity dia adalah 15.9. Ini apa maksud dia? Maksudnya mol HNO3 dividekan dengan volume solution dalam unit liter. Macam dah kat luar syoknya. Okay. Kalau kita tengok dia punya molarity adalah 15.9. Formula untuk molarity mol nitric acid dividekan dengan volume solution dalam unit liter lah. Ya. Okey, lagi satu dia punya data ialah 70% weight per weight. Okey. Sekarang apa yang dia suruh kamu cari? Ini data yang kita ada lah. Ini data yang kita ada. Ya. Ini data yang kita ada lah. Ya. Okey, sekarang apa yang dia suruh kamu cari? Dia suruh cari calculate the density. Dia nakkan density. So dia nak cari density. Apa itu density? What is the formula untuk density? Sebab tu ini sangat penting tau untuk kamu hafal dia punya formula-formula ni. Ya, sangat penting kamu hafal dia punya formula-formula lah. Okay. Sebab nanti kita akan gunakan dia. Kita akan tukar. Kita dapat jawapan dia lah. So sekarang formula untuk density adalah mass of solution. Ni mass of solution tau. Ni mass of solution. Mana yang sama kat sini? Sini kan? Mass of solution lah. Dividekan dengan volume apa? Of solution. Volume of solution. Kita kena particular. Volume solution ke, mass solute ke, mass solvent ke, itu sangat penting untuk kita particularkan dia. Kita kena tahu dengan tepat, dengan pastilah ya. Volume of solution.
So sekarang, kita dah ada ke mass of solution ni? Dibagi tak dalam ni? Tak ada. Volume Tak of bagi. solution? Ha? Ada tak? Dia tak bagi pun kan? Macam nak kira? Macam nak kira? Dia bagi ni je? Dia bagi ni je? Kan? Masaklah kamu kan? Contohlah. Okay, mak bagi apa? Contohnya kita menuju 4 belalang kan? Bagi beras, campur dengan gula, campur dengan kacang hijau, campur dengan ni. Apa kita nak buat masak ni kan? Cerita apa benda dah, menuju 4 belalang macam tu kan? Macam mana nak buat ni? Ya? Jadi macam mana cara kita nak selesaikan masalah ni? How to solve the problem? So, kita tak ada data yang cukup ni tau. Semua. Aku tak mute. Baik. Tak ada. Sabar tak? Sabar. Okay. Mute dulu. Mute. Turn off. Okay, sekarang kita nak buat macam mana ni? Kita tak cukup data. So, saya cadangkan. Kita assume ini sebagai 1 liter. Ataupun kita assume ini sebagai 100 gram. Mana-mana satu pun boleh. Kita assume. And we have to do calculation based on apa yang kita dah assume tadi. Katalah saya nak assume ini sebagai 1 liter. Saya nak assume solution ini sebagai 1 liter. 1 liter solution. Yang ni saya assume. Saya assume sebab kita cukup data. Okay. Bila saya assume solution itu solution 1 liter. Terus saya akan dapat mol nitric acid. Jadi saya ada 15.9 molar is equal to mol nitric acid. Bahagikan dengan 1 liter lah. Bagi dengan 1. So teruslah saya dapat mol nitric acid. Betul tak? Sebab ini dah 1 liter dah. Ini 1 liter. Ya. Okey, jadi saya akan dapat mol nitric acid ialah sebanyak 15.9. Jadi daripada mol nitric acid ni I can calculate mass nitric acid. I can calculate mass of nitric acid. 15.9 darabkan dengan dia punya molar mass. Molar mass lah. Molar mass nitric acid ini 1, hidrogen 1, nitrogen 14, oksigen 16 times 3. So kamu akan dapat berapa tu? 63 lah. So darabkan dengan molar mass dia. Molar mass nitric acid adalah 63. Then I can get kat situ 1001.7 gram. Ni mass nitric acid. Faham tak sekarang ni? Faham tak? Faham. Faham ya? Faham. Okay. So saya dapat mass nitric acid. Kan? Sekarang saya dah dapat mass nitric acid. Betul? Saya sudah ada data ini. Yang ni data yang saya assume tadi. Ini data yang saya dah dapat. So, boleh tak saya kira mass of solution? Sebab kita nak kira, nak cari mass of solution kan? Volume solution kita dah tahu dah. Volume solution kita dah tahu dah ini. Kita dah assume dia sebagai 1000 tadi. Sekarang tugas kita ialah mencari mass of solution. Kita nak cari ni. Sebab nak masukkan dalam data ini. Faham tak? Okay. Jadi sekarang daripada weight per weight percent ni, kita boleh kira mass of solution. Sebab kita dah ada data mass of nitric acid. Jadi sekarang kita ada 70%. Oh ni tertinggal 100%. Okay. Kita ada 1001.7 dividekan dengan mass of solution. Okay. Darabkan dengan 100%. Okay. So nak dapatkan mass of solution, equal to, okay ni bawa sini, so kita ada 1001.7 dividekan dengan 70%, darabkan dengan 100% lah.
can cancel out the percent. Cancel off 0. Kira set tu dapat berapa mass of solution? Mass solution dapat berapa? Mass solution dapat 1,431 gram. Jadi sekarang dah dapat mass of solution. Kita sudah dapat mass of solution. So nak kira density, jadi density equal to 1,431 dividekan volume of solution 1000. Yang ni gram, yang ni milliliter. So that you will get 1.431 gram per milliliter. This is the value of density yang kita akan dapat. Value density the unit is gram per volume. Ya, gram mass per volume lah. Ya. So dapatlah dia punya jawapan tu. Boleh salin. Madam, Ya. yang kita kena assume solution tu 1 liter tu, Hmm. yang tu kalau dia memang tak bagi solution ke apa madam? Tak bagi. Itu kalau dia tak bagi cukup data macam sekarang. Macam soalan ni tak cukup data. Kalau dia cukup data tak ada masalah. Kita tak payah assume. Yang ni dia tak cukup data. Dia bagi So so memang boleh lah kan? boleh. Kalau ini saya assume 1 liter. Boleh tak kalau saya nak assume? Patutlah saya tak nak pakai 1 liter. Saya nak pakai mass of solution 100 gram pun boleh. Tapi kita kena cari volume of solution lah nanti. Either kita assume ini ataupun kita assume ini. Mana-mana satu boleh. Ataupun nak assume mass nitric acid pun boleh. Tak ada masalah. Tapi jangan assume luar daripada formula. Dalam formula ni kita assume. Apa-apa data dalam formula ni kita assume kalau tak cukup data. Tapi kalau cukup data tak perlu. Dalam ni tak cukup data. Kan? Dia bagi ni. So kira mass of solution bahagi dengan volume solution. Kita tak cukup data lah macam tu. Okay ha? Boleh, thank you madam. Okay. Kita salin. Okay, dah habis. Kalau dah habis, kita dismiss lah. Tapi salin dulu lah ya. Tempat you all hujan tak? Tempat saya hujan ni. Tak, madam. Baru nak hujan. Hujan tak? Sedang hujan. Mendung. Hujan. Okay ya. Dah 6 lebih lah. So kita berhenti sampai sini lah. Okay, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, boleh dismiss lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, saya tunggu. Ataupun nak salin lagi ke, ambil masa lagi lah untuk salin. Ya, kalau tak ada, kita dismiss. Ya. Okay. Thank you madam. Okay. Assalamualaikum. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Ya, madam. Thank you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you madam. Okay. Bye, madam. Bye. Thank you, madam.